Salam hormat dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 19 Oktober, anda bersama saya, Laurendra Fiona, penerbaikan. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 RO dalam masyarakat pada gelombang ketiga turun kepada 1.5 berbanding 2.2 pada 20 September lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata penurunan itu bukti keberkesanan usaha mengekang peningkatan kes baru secara mendadak. RO 1.5 bermakna satu kes positif berisiko menyebarkan virus itu kepada dua individu lain. Meskipun begitu, jika dilihat pada carta palang ini, iaitu jumlah kes positif COVID-19 yang dilaporkan setiap hari, didapati ianya masih mengikut unjuran nilai R iaitu 1.5. Dan oleh itu boleh dijangkakan kes harian COVID-19 masih akan meningkat tetapi bukan secara mendadak. Memandangkan kes positif COVID-19 tidak meningkat mendadak, fasiliti dan tenaga perubatan KKM masih mampu merawat pesakit di hospital. Bagaimanapun, kes baru COVID-19 boleh mencecah sehingga 1,300 akhir bulan ini jika masyarakat tidak patuh garis panduan pencegahan penularan COVID-19. Tan Sri Dr. Noor Hisham memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengesyorkan kepada MKN untuk tidak membenarkan aktiviti sukan dan riadah di kawasan PKPP. Kita akan sarankan akan berbincang di Majlis Keselamatan Negara dan untuk pelaksanaan dan sebagainya. Jadi ini perkara ini akan dibawa ke majlis untuk perbincangan bersama. Beliau mengulas kebimbangan orang ramai terhadap keputusan MKN yang membenarkan beberapa aktiviti riadah dan sukan diadakan di kawasan PKPB. 4 lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti di 5 negeri. Kluster tersebut ialah kluster bah layangan, kluster Alma, kluster auto dan kluster penjara Kepayan. Kluster Bah Layang melibatkan wilayah Persekutuan Labuan dan daerah Rembau di Negeri Sembilan. Ia turut melibatkan 13 kes yang dikesan positif COVID-19. Kluster Alma pula melibatkan daerah seberang Perai Selatan dan seberang Perai Tengah di Negeri Pulau Pinang dengan 7 kes yang dikesan positif. Kluster Auto dikesan di daerah Petaling, Kuala Langat dan Klang di Negeri Selangor serta daerah Seremban di Negeri Sembilan. Sebanyak 9 kes positif COVID-19 telah dikesan di bawah kluster berkenaan. Kluster penjara Kepayan di Kota Kinabalu mencatatkan 49 kes positif. Dalam pada itu, 871 kes baharu COVID-19 dikesan, manakala 7 lagi kematian dilaporkan. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. ...661 individu ditahan kerana gagal patuh arahan Perintah Kawalan Pergerakan. 632 daripada mereka di kompaun, 27 individu direman dan 2 lagi diberi jaminan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kesalahan paling tinggi dilakukan ialah tidak memakai pelitup separuh muka. Lain-lain kesalahan dikesan pula termasuk gagal mengamalkan penjarakan fizikal, langgar syarat Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dan terlibat aktiviti pusat hiburan. Menerusi Ops Benteng, 72 pendatang asing tanpa izin dicekup. Turut dirampas 35 buah kenderaan.
Isu kebenaran bekerja dari rumah ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dibincangkan dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara. Ia berikutan wujudnya 3 kluster baru di Lembah Kelang kerana penularan di tempat kerja. Kita memohon daripada majikan-majikan supaya membenarkan pekerja-pekerja ini bekerja daripada rumah. Tapi sekarang sudah berlaku kes seperti ini. Saya akan bawa di dalam mesyuarat khas ataupun sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri yang bersidang setiap hari untuk kita bawa kes ini ke dalam mesyuarat tersebut supaya mesyuarat boleh membuat keputusan. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD di penjara Alor-Setar dilanjutkan 14 hari lagi dan ini bermakna perintah terbabit akan berlangsung sehingga 1 November. Datuk Seri Ismail Sabri berkata langkah itu dibuat setelah menerima permohonan daripada Majlis Keselamatan Negeri Kedah dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Seperti kita tahu, kluster penjara itu kluster tembok, kluster benteng merupakan penyumbang besar, mungkin terbesar di dalam jumlah kes COVID positif di negara kita. Jadi pelaksanaan PKPD adalah untuk membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di dalam kawasan tersebut, di dalam kawasan penjara, serta bagi membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan. Setakat Sabtu, 1,178 kes jangkitan telah direkodkan. Seorang pekerja kilang menjadi individu pertama ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Kampung Padang Cik Mas. Suspek berusia 43 tahun itu juga didakwa bertindak agresif dengan menghayun cangkul ke arah anggota polis. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Said Basri Said Ali berkata dalam kejadian suspek didapati merakam gambar anggota polis sedang bertugas kerana marah tidak dibenarkan keluar dari zon PKPB yang dikuatkuasa sehingga 31 Oktober ini. Anggota polis kemudian mengikori suspek sehingga ke hadapan rumahnya bagi membuat penahanan. Bagaimanapun, suspek memarahi anggota polis terbabit dan cuba menyerang menggunakan cangkul. Anggota terlibat terpaksa bergelut dengan suspek sebelum berjaya ditahan. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek di Mahkamah Baling. Kes disiasat di bawah Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Pemilik premis diminta melakukan sanitasi kendiri dengan lebih kerap bagi mengekang sebarang jangkitan COVID-19 luar jangka. Antara langkah paling mudah menggunakan tisu pembasmi kuman di tempat yang kerap disentuh pelanggan seperti pemegang pintu. Jelas Ketua Cawangan Pengurusan Pasukan Penyelamat Putrajaya, Penolong Pesuruhjaya Bomba Farhan Sufian Borhan, pihaknya hanya menumpukan operasi sanitasi awam di zon merah dan kawasan dikenal pasti berlakunya positif COVID-19. Jadi kita memfokus kepada kawasan-kawasan yang kita kenal pasti atau berklasifikasi sebagai epicenter. Kita galakkan juga kepada individu ataupun pemilik premis untuk melaksanakan operasi sanitasi awam yang bukan di kawasan zon merah ataupun mempunyai risiko COVID-19. Sebab tujuan sanitasi adalah untuk pembersihan dan sekiranya berlaku, kita tidak pasti. Mungkin kawasan tersebut hari ini hijau tetapi sebenarnya ada kes yang belum lagi tu. Sehingga kini sebanyak lebih 10,000 operasi sanitasi awam dilakukan seluruh negara membabitkan 13,000 premis. Sabah menyeru kerjasama dan penglibatan lebih ramai sukarelawan perubatan dan kesihatan dan juga badan bukan kerajaan NGO untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam memerangi pandemik COVID-19 di negeri itu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, beliau berharap lebih ramai akan tampil sebagai sukarelawan perubatan dan kesihatan khususnya di pusat-pusat kuarantin dan juga rawatan.
Datuk Masidi memaklumkan pengagihan bantuan bakul makanan kepada golongan sasar juga berjalan lancar dan setakat ini 55,844 bantuan telah diagihkan. Dalam pada itu, kerajaan negeri akan memperhebatkan lagi kempen-kempen kesedaran COVID-19 di Sabah sebagai peringatan kepada masyarakat. Kita harapkan kita akan melancarkan kempen secara besar-besaran bagi mendidik masyarakat mengenai mematuhi SOP. Ini akan dibuat bersama dengan Jabatan Penerangan, RTM dan semua pihak PBT dan semua mereka yang terlibatlah. Saya fikir apa yang perlu kita buat sekarang ialah mendidik masyarakat supaya patuh ya. Setakat ini, mereka yang terlibat 1,357 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, 3,863 anggota polis, 134 anggota tentera, 287 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, 1,120 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan 90 anggota Jabatan Imigresen Malaysia. Yayasan Penyayang Iskandar Puteri YPIP memperuntukkan RM50,000 bagi melaksanakan program bazar komuniti di kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Johor. Ini bagi memberi peluang kepada masyarakat untuk membeli barang keperluan asas dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran. Pengerusinya Muhammad Khairi Abdul Malik berkata, tiada sewa dikenakan kepada peniaga, malah 500 peniaga di MBIP menerima bantuan RM300 setiap seorang untuk mereka membeli peralatan perniagaan. Bila mereka tak boleh meniaga selama beberapa bulan, bila mereka nak mula meniaga, banyak barang-barang dah rosak. Jadi sebab tu kita mengambil langkah untuk memberikan bantuan belian peralatan perniagaan untuk mereka mulakan perniagaan. Kami mendapat subsidi dan kami mampu menjual dengan harga yang rendah. Maka oleh itu pembeli-pembeli pun dapat membeli dengan harga yang rendah. Jadi kami harap niat murni Yayasan Bandaraya Iskandar Puteri ini dapat membantu lebih ramai pihak lagi untuk masa akan datang. Saya sebagai pembekal barangan roncit rasa perkara ni sangat baik dilakukan pada masyarakat pada waktu sekarang inilah dalam PKPB ni. Banyak yang agak tak dapat pergi mencari rezeki, yang tersekat dah boleh pergi bekerja kan. So alhamdulillah dengan siri kelima ni kita mendapat sambutan yang baik. Bazar komuniti YPIP diadakan setiap 2 minggu sekali di 10 lokasi berbeza dalam kawasan MBIP. Yayasan Osimal menyumbangkan set ruang pengasingan bernilai RM130,000 untuk kegunaan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Sumbangan badan kebajikan ini bagi meringankan beban ketika berlakunya peningkatan penggunaan peralatan itu dalam menghadapi COVID-19. Pengerusinya, Tan Sri Richard Malanjun berkata peralatan ini hasil sumbangan orang ramai menerusi tabung yayasan berkenaan minggu lalu. Selain itu, yayasan turut menyumbang 20 unit alat pernafasan kepada semua hospital di Sabah. Orang ramai diharap terus menghulurkan sumbangan bagi membantu hospital dan petugas barisan hadapan menerusi talian tertera. Kraft Tangan Malaysia membangunkan 4 inisiatif digitalisasi secara berperingkat sebagai usaha mendepani cabaran wabak pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu mula dimanfaatkan usahawan Kraft, komuniti Kraft dan masyarakat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Inisiatif itu ialah eCraft Bazaar, MyCraft Shopee, aplikasi Craft on the Go dan Google Arts and Culture. Ia membuka peluang kepada usahawan craft dan pengguna untuk berurus niaga secara dalam talian dan mendapatkan informasi berkaitan produk craft dan perkhidmatan yang diperlukan. Justru usahawan craft diharap dapat mengambil peluang memasarkan dan mempromosikan produk craft ke peringkat global menggunakan platform yang telah disediakan. Jelasnya ketika merasmikan program pembangunan kemahiran komuniti Kraft Batang Sadong di bawah inisiatif Penjana di Sadong Jaya.
Sementara itu, Kraft Tangan Malaysia telah mencatatkan nilai jualan Kraft sejumlah RM182.7 juta atau 91.35% sehingga September lepas. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia melibatkan seramai 5,984 orang serta bilangan komuniti Kraft adalah seramai 22,398. Sarawak mempunyai seramai 1,040 usahawan Kraft yang melangkumi bidang tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka Kraft dengan nilai jualan dijana sebanyak 11.8 juta ringgit. Namun, kesan daripada penularan wabak pandemik COVID-19, Kraft Tangan Malaysia telah mengunjurkan sasaran baharu bagi jualan Kraft tahun 2020 iaitu berjumlah 200 juta ringgit berbanding sasaran awal 500 juta ringgit. Menarik minat pelajar dengan pembelajaran yang lebih mudah dan menyeronokkan dalam pengajaran adab dan akhlak Islam. Satu aplikasi telefon pintar yang mengandungi teknologi realiti terimbu AR dibangunkan kumpulan pensyarah Pusat Pengajian Usuluddin Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Produk inovasi UNIZA My Shakshia AR yang bermaksud Saksiahku ini dibangunkan sejak Mei tahun lalu bagi tujuan memberi penerangan tentang sifat mulia yang perlu dimiliki setiap Muslim berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali. Aplikasi mudah ini hanya perlu diimbas dan ia akan memaparkan pada skrin telefon pintar dalam bentuk animasi 2 dan 3 dimensi dengan sasaran kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas. Menerusinya, murid akan lebih seronok dengan kombinasi grafik, audio dan teks yang memaparkan video bacaan Al-Quran, animasi rehal yang mengandungi ayat Al-Quran, permainan video serta kamus pengajian Islam yang turut mendapat kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat dalam tu juga boleh digunakan oleh pelajar diploma, ijazah dan diploma sebab konsep-konsep itu adalah berkaitan dengan pembelajaran buku yang menjadi rujukan utama para pelajar lah. Contohnya kami ambil daripada buku Imam Ghazali Arba'in fi Usuluddin yang digunakan sebagai buku teks utama pelajar diploma. Menariknya, aplikasi ini yang turut mendapat kepakaran pensyarah Universiti Malaysia Terengganu UMT ini juga telah menerima 10 anugerah dari 6 pertandingan inovasi pelbagai peringkat. Jadi kita hanya produskan satu buku dan dia boleh scan pada buku tersebut, ayat-ayat tersebut dia akan bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. Itu kelebihan teknologi itulah. Dan sekarang ni generasi sekarang kalau kita lihat semuanya mempunyai handphone. Ke mana-mana pun mesti bawa. Kalau IC tertinggal tak apa, ambil. Tapi handphone tinggal, patah balik. Adalah. Jadi kita menggunakan environment persekitaran yang ada ini dengan bangunkan Islamic content. Sehingga kini 4 institusi pendidikan Islam telah menggunakan kaedah seumpama ini dalam pembelajaran mereka. Kediaman 4 sekeluarga musnah dalam kebakaran. Kejadian berlaku kira-kira pukul 5.45 petang semalam di Kampung Datuk Keyaman, Berseri. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataan memberitahu pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran berkenaan pukul 5.48 petang. Sebuah jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kangar berserta sebuah EMRS dan kenderaan pacuan 4 roda dengan 13 anggota diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Saiful Sofian Marzuki bergegas ke lokasi dan tiba jam 5.59 petang. Ketika bomba tiba, api yang marak telah memusnahkan hampir 90% kediaman terlibat. Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya kira-kira jam 7.15 malam dan operasi tamat pukul 7.48 malam. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Keluarga berkenaan kini ditempatkan sementara di Surau Kampung Perawah oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maibs sebelum rumah baru disediakan. Seorang lelaki berumur 17 tahun maut dalam kemalangan apabila motosikal yang ditunggangnya terbabas sendiri di bulatan Mengkabung, Jalan Berungis, Tenggilan,
trotuaran. Penunggang motosikal itu cedera parah di bahagian kepala dan maut di tempat kejadian. Kemalangan berlaku apabila motosikal yang ditunggang masa dari arah Tenggilan menuju ke arah bulatan Berungis Tuaran hilang kawalan lalu melanggar bulatan dan terbabas ke pinggir jalan sebelah kiri kemudian merempuh tiang elektrik. Menurut DSP Muhammad Hamizi, hasil siasatan didapati penunggang motosikal terlibat telah menunggang motosikal dengan laju menyebabkan motosikalnya hilang kawalan lalu terbabas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1A PJ 1987. Pasukan Polis Marin PPM Lahad Datu berjaya membentras aktiviti bom ikan. Mereka berjaya merampas satu karung pukat berisi peralatan yang disyaki digunakan bagi aktiviti berkenaan di kawasan perairan Pulau Manumpun Kunak. Menurut kenyataan Pegawai Pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Lahad Datu, Superintendent Gan Ping Sin bertindak atas maklumat PPM membuat rondaan di kawasan perairan Kunak di dalam kawasan bakau Pulau Manumpun Kunak. Hasil pemeriksaan terdapat satu karung pukat tergantung di atas pokok bakau. Pemeriksaan lanjut mendapati beberapa peralatan disyaki digunakan aktiviti pengeboman ikan iaitu detonator fuse keselamatan dan serbuk putih dipercayai baja amonium nitrat disimpan dalam karung pukat tersebut. Rampasan dibawa ke MO PPM Lahad Datu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Perkhidmatan taksi dan e-hailing walaupun seperti dulu maksimum di dalam kereta tersebut hanya 2 orang. Hanya 2 orang penumpang dan bagi penghantaran makanan dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 12.30 malam. Penunjuk perasaan terus mengingkari larangan berkumpul di ibu negara Thailand untuk 4 hari berturut-turut dengan mengulangi tuntutan mereka termasuk peletakan jawatan Perdana Menteri. Penunjuk perasaan yang berkumpul di Victory Monument dan Asok turut menggesa pembubaran Parlimen Pindaan Perlembagaan dan reformasi institusi monarki. Walaupun perintah darurat diisytiharkan di Bangkok, beribu-ribu penunjuk perasaan tetap berkumpul di Victory Monument dan Asok bermula 4 petang waktu tempatan semalam. Cuaca buruk dan perkhidmatan pengangkutan awam yang diberhentikan sementara nyata gagal menghalang ribuan penunjuk perasaan yang memakai baju hujan dan payung menyertai protes itu. Selain 2 tapak protes utama itu, perhimpunan turut diadakan di Bang Na Imperial Samrong, di Samut Prakan Central Plaza Westgate di North Haburi. Protes juga diadakan di seluruh negara diketuai oleh pergerakan belia The People. Baik, Singapura menjadi negara pertama menggunakan pengecaman wajah dalam kad pengenalan diri dan ini membolehkan pelbagai urusan harian rakyat menjadi lebih mudah dan pantas. Sistem canggih itu bakal diperkenal tahun hadapan. Sistem biometrik terbabit dibuat bagi menggantikan penggunaan data laluan. Menerusinya, rakyat Singapura boleh menggunakan sistem pengecaman itu untuk berurusan dengan agensi kerajaan, bank dan beberapa kemudahan lain. Imej itu nanti akan diselaraskan dengan kad pengenalan, pasport dan pas kerja. Antara perkhidmatan yang dalam ujian ialah sistem pencen dan perkhidmatan percukaian. Ia mirip seperti digunakan beberapa peranti moden seperti telefon pintar dan komputer riba. Sistem itu bagaimanapun mendapat kritikan kerana boleh mendedahkan rakyat negara pulau berkenaan kepada pencerobohan dan salah guna identiti peribadi.
Perkembangan tenis terbuka Cologne, Alexander Zverev dan Felix Auger-Aliassime mengesahkan kemaraan ke pentas akhir selepas menempaskan lawan masing-masing. Zverev, pemain ranking ke-7 dunia, melakukan 10 pukulan ace untuk menewaskan lawan dari Spanyol Alejandro Davidovich Fokina dalam straight set 7-5, 7-6. Manakala dalam satu lagi aksi separuh akhir, pemain Kanada Felix Auger-Aliassime melakukan kejutan ke atas pemain ranking ke-13 dunia Roberto Bautista Agut. Menang 6-3 di set pertama, Auger-Aliassime bagaimanapun tewas 1-6 di set kedua sebelum bangkit bertenaga untuk mengesahkan kemenangan di set penentuan 6-3. Kita beralih ke kejuaraan Superbike dunia. Pelumba British Jonathan Rea melebarkan rekod kejuaraan buat kali ke-6 berturut-turut selepas tamat perlumbaan 1 di Portugal. Jonathan yang mewakili pasukan Kawasaki Racing Team turun selaku pendahulu keseluruhan berjaya menamatkan perlumbaan di tempat keempat walaupun bermula di petak ke-15. Sementara itu, pencabar terdekatnya dalam senarai kutipan mata pelumba, Scott Redding, tidak dapat menamatkan saingan selepas jenteranya mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan berbaki 16 pusingan lagi. Perlumbaan di litar Estoril itu dimenangi penunggang Yamaha Toprak Regatzioglu yang merupakan kemenangan keduanya sejak pusingan pembukaan di Australia Mac lalu. Jonathan turut memburu kemenangan perlumbaan ke-100 dalam kariernya dan berpeluang merealisasikannya pada perlumbaan 2. Baik saudara, laporan cuaca itu menutup berita pagi hari ini. Sama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19 dan yang paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Salam hormat, kita jumpa lagi.